Kita baca yang lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Syuhada'a bil qist, lagi menerangkan kebenaran. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa, pada keadilan kamu kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Wattaqullaha, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lebih mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sambungan hubungan pada ayat yang terdahulu. Ayat terdahulu menyatakan, mengingatkan manusia supaya mengingat Allah, mengingati nikmat Allah dan perjanjian yang diucapkan dengan Allah. Perjanjian ayat apa ini? Sambungan kepada ayat terdahulu. Ayat terdahulu menyuruh supaya manusia ini mengingati nikmat Allah. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi yang paling besar sekali nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat Islam dan iman dan Islam inilah kita dapat menggunakan, manfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab ada iman dan Islam yang merupakan penunjuk arah kepada setiap aktiviti yang kita lakukan. Dan yang kedua pula, ingat kepada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Yang kita terima perjanjian untuk keamanan dan keselamatan kita. Selesai masalah itu, diiringi pula dengan satu ayat yang lain. Ayat 8 ini ayat yang kata butir-butir yang perlu kita patuh. Sebenarnya butir-butir, apa dia perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apa pula perjanjian antara kita dengan diri kita, dan apa pula perjanjian antara kita dengan masyarakat sekitar, ataupun perjanjian antara manusia dengan makhluk, sama ada manusia atau bukan manusia. Ayat yang mula-mula sekali berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kita sebutkan dahulu di dalam surah Al-Maidah mempunyai 16 kali ya ayyuhalladzina amanu. Ada 16 kali. Ini yang keempat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Yang kedua, seruan yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, la tuhillu sya'airallah wa la syahral haram, dan seterusnya. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Yang ketiga. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Ayat 8 ini membutirkan jadual kerja, sikap kerja, sikap kita hidup sebagai seorang mukmin dan muslim jika ingin maju. Inilah dia sikap bagi seorang muslim di mana pun mereka berada.
Jika mereka ingin maju, inilah dia. Inilah yang nak disebut-sebut apa pun, nak sebut Islam hadari, kata-kata Islam hadari. Inilah dia Quran kat mana-mana. Kau tak reali dah, mesti Al-Quran. Pertama sekali, kunu qawamin. Nak kamu jadi qawamina. Qawamin yang ada qaim, qama berdiri. Qawamin orang yang bekerja keras. Qawamina orang yang betul-betul bekerja. Bekerja jangan bekerja main-main. Ini sikapnya. Sama ada kita bekerja untuk Allah, bekerja untuk manusia, bekerja untuk membela dunia, membina dunia ini. Untuk bekerja sungguh-sungguh. Bangsa yang bekerja betul-betul mereka maju. Apakah Islam akan diberi percuma kemajuan kepada mereka tanpa bekerja main-main? Tak ada. Tidak akan diberi kepada mereka. Ini perjanjian. Ini bukan setakat suka, terima tak suka, tolak, tidak. Ini perjanjian. Perjanjian yang termasuk di dalam mana misak. Misak ini bila dibuat kita katakan perjanjian antara bangsa, itu misak namanya. Perjanjian apa yang kita pernah sebut perjanjian yang pernah dibuat untuk politiknya, untuk ekonominya, namanya misak. Ini misak. Wa misaqul ladzi wafaqtum bih, dan perjanjian yang telah kamu ambil, yang kamu selesaikan antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kamu janjinya mau bekerja keras. Sebab tidak ada yang lebih percuma dalam hidup di dunia ini. Diberi kepada orang yang bekerja. Sama ada untuk dunia yang maupun untuk akhiratnya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kerjalah untuk dunia anda sebab anda akan hidup selama-lamanya. Orang yang merasakan dia umur dia selama 80 bekerja untuk orang lain, tak payah bekerja lah. Maka dia tak akan dapat. Kenapa? Islam menyuruh untuk dunia ini mestinya bekerja sebagaimana untuk hidup selama-lamanya. Kita hidup bukan untuk kita, tetapi kita hidup sendiri. Dunia sendiri ini sebagai warisan yang kita terima daripada nenek kita. Kita akan tinggalkan untuk anak-anak kita sebagaimana waktu kita tinggal untuk kita dengan penuh amanah. Jadi dengan itu, qawwami mesti kita sungguh-sungguh. Kita tidak nak sapu habis barang yang ada dalam dunia ini setakat kita saja, kita tidak fikir untuk orang lain. Ini namanya tidak qawwami, ini tidak bertanggungjawab. Pertama sekali, qawwami ini dalam bahasa Arab itu sighatul mubalaghah. Sighatul mubalaghah kalau as-sa'im wa sabatus sawwam. Sawwam maknanya dia puasa habis tahu. Kalau dia tak boleh puasa saja. Itu maknanya qawwam maknanya kalau qawwamul lail tiap malam. Itu maknanya qawwamina billah. Pertama sekali bekerja sungguh, yang kedua budaya bukan kerja untuk kepentingan diri, tetapi kerana Allah. Orang yang bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala sungguh jauh beza dengan kalau manusia bekerja dengan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya. Jika ada kepentingannya maka dia muncul di sana. Jika tak ada kepentingannya maka dia tak muncul di sana. Ini tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kerana Allah Subhanahu wa taala yang bekerja dunia dan sekaligus dunia ini ibadat baginya. Itu namanya qawwamin dengan dua kala. Kita dapat lihat mengapa umat Islam tidak maju. Barangkali kita boleh lihat juga di sini. Sama ada mereka bekerja itu keras atau tidak. Kita lihat tidak payah lebih jauh sebenarnya orang yang datang ke Malaysia ini mereka jadi buruh, datang bawa tulang empat saja. Tetapi jika dibiarkan kepada mereka bekerja sekalipun tanpa modal, mereka bekerja 3 tahun mereka berdiri ke rumah aku. Dia tengah-tengah hutan, tak payah tak sampai. Boleh tapi sebab mereka bekerja keras. Di sinilah sebenarnya beza yang di antara manusia maju dan manusia tak maju. Oleh kerana itu sebenarnya pedoman ini tak pernah silap. Pedoman Al-Quran tak pernah silap. Baliklah kepada awal Islam. Sebelum Islam zaman jahiliyah, zaman manusia sesat, zaman manusia tidak pedoman. Selepas itu manusia dapat mengembalikan keamanan kepada seluruh dunia. Bila berlaku hal itu? Berlaku pada selepas kebangkitan Rasul dan para sahabat bersama Nabi, sama diatur setia kepada perintah Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Kata Ubadah, baya'na bil mansyak wal makrah. Kami bersumpah setia dengan Nabi sama ada kita senang kepada waktu susah. Ala Allah nadum fillahi lawmata laim. Bahawa kami tidak peduli kepada apa pun asalkan kami dapat menjalankan
dan Rasul, maka mereka maju. Mereka maju dalam arti kata mereka memperoleh keamanan dan kesejahteraan. Nabi memberi jaminan jika umat ini berpegang teguh kepada Islam, maka akan datang orang datang daripada Hadramaut ke Yaman. Hadramaut mereka tidak akan takut, akan takut kalau mencuri pokok. Hanya mereka boleh serah kambingnya untuk dibiarkan kambingnya. Harimau pun tidak akan datang untuk merekam kambingnya. Maknanya aman dan selamat. Jadi kalau begitu di sini puncanya ayat yang 8 ini yang kata qawwami lillahi syuhada bil qisti. Dalam terjemahan dia yang masyarakat saya, dia kata menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, menegakkan keadilan kerana usaha serta hamba. Qawwami maknanya bekerja keras. Dalam bahasa Arab kalau disebutnya qumtu bi'amalin kaza, saya melaksanakan tugas sekian. Kita katakanlah apa dia kalau kita tugaskan, qumtu bi'amalin qawwam, saya bekerja sebagai pengawal keselamatan, pengawal rumah. Arab bila dia qama bi, dia menunjukkan sesuatu. Qama bi menunjukkan sesuatu tugas yang dia usahakan. Jadi di sini qawwamina lillah, sentiasa bekerja keras kerana Allah, bekerja keras kerana macam-macam, kerana kepentingan diri, kerana Allah, kerana sesuatu tidak ikhlas dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama ni. Orang tidak ikhlas kerana Allah, maka dia boleh bekerja untuk apa jua. Pertama, yang kedua adalah syuhada bil qisti, menjadi saksi. Menjadi saksi, syuhada yang pada syahid, menjadi saksi bil qisti dengan keadilan. Menjadi saksi ini yang kedua. Ini pun tidak dalam terjemahannya, tidak kelihatan sebenarnya. Syuhada menjadi saksi. Dalam kamu semua menjadi saksi dengan keadilan. Untuk menjadi saksi perlu seorang berilmu. Bagaimana untuk menjadi saksi sedangkan dia tidak punya ilmu, jahil, tidak mempunyai kepandaian, tak mempunyai kepakaran, tak boleh. Untuk maju silakan ilmu, barulah boleh jadi saksi. Bolehkah jadi saksi orang yang ada ilmu? Dia tak terima, tak tahu, tak dengar, tak tahu apa-apa, tiba-tiba nak boleh jadi saksi. Saksi apa? Tak boleh jadi saksi apa-apa pun, takkan diterima sebenarnya. Jika diterima persaksian yang kerana meskipun dia jahil dan tidak mempunyai sebab ilmu padanya dan tidak mempunyai alat-alat yang cukup untuk menjadi saksi, maka musnah sebenarnya. Musnah bukan saja boleh membawakan kepada keadilan, tetapi dan keadaan membawa para petaka kepada umat ini. Syuhada bil qisti, yang ketiga kalau kita sebutnya syarat macam perjanjian. Pertama, bekerja keras. Yang kedua, kerana Allah. Kerana Allah itu lucu. Dari sini bekerja keras boleh kaya orang. Kalau tak mana pun cari untuk mandul, boleh bekerja keras, untuk mandul ada. Tapi lidah payah. Lidah dia wajib kepada dhami, kepada hati. Di sini mulanya satu perkara. Di sini Islam membina di sini sebenarnya. Islam membina kerana Allah, bekerja kerana Allah meskipun tidak ditahu oleh sesiapa, tapi kita tahu bahawa Allah menyaksi kerjanya. Oleh kerana itu dia tidak akan khianat kepada tugas yang dilakukannya sebab lillah. Tetapi kalau kerana lain daripada Allah, dia akan lihat tercapai matlamatnya. Kepentingan dirinya tak tercapai. Okey apa? Ada makan, tak ada makan, tak ada makan dulu kerja. Jadi disiplin. Jadi kalau ini yang pertama, yang kedua lillah, yang ketiga syuhada berilmu. Tak nak terima itu berilmu. Syuhada maknanya kamu semua menjadi saksi mesti berilmu. Bil qisti, daripadanya dengan adil. Al-qistu mana adil. Ilmu, dengan ilmu itu seorang akan menjadi saksi dengan adil sebab berdasarkan kepada ilmunya, bukan berdasarkan kepada perasaannya. Berdasarkan kepada ilmu maka akan adil. Keadilan sumber ilmu ini dalam Islamnya ada. Pertama sekali sumber ilmu ini iaitu al-hawas.
Al-hawas pencahayaan mata, telinga, sentuh. Awak nampak tak? Islam merujuk kepada sini, merujuk ke sini apabila ingin membuat suatu persaksian. Mau saksi zina 4 orang jadi saksi, 4 orang. Bagaimana orang mesti dia nampak, mesti dia dapat menggunakan pencahayaan seluruhnya. Maka keupayaan mata sepenuhnya dapat melihat kejadian itu. Ya, sila jadi saksi. Tapi kalau nak orang kata, jadi dia boleh dapat keadilan itu. Keadilan tidak akan diperoleh sebab ketiadaan ilmu, kepakaran mustahil. Kepakaran kita di sini ayat ini tidak guna. Kepakaran dan guna syuhada mampu menjadi saksi berdasarkan ilmu bil qisti dengan adil. Jadi berapa kejadian mesti dilaksanakan. Pertama sekali bekerja keras, yang kedua ikhlas kerana Allah, yang ketiga berilmu, yang keempat adil. Adil artinya letakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak berat sebelah, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Al-qist adil. Adil bila seorang timbang yang diberikan sesuatu sama pula kiri kanan. Nah, tapi kalau berat sebelah, sengit namanya. Jangan sengit. Sebelah tak boleh, tak tercapai yang pertama. Syuhada abil qist wala yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Dia ini ada kala yang kita tak suka ni. Ada kala tak suka. Lalu kita pun bila buat pertimbangan, saya ingin kali dia buat pertimbangan kepada saya itu. Pasal ada sesuatu kita tak suka pada dia. Kita tak suka kepada dia tak boleh senyum kepada kita. Bila nak buat pertimbangan kepada dia, kita pun sengit. Jangan sekali-kali kebencian kepada satu kaum itu menjadikan kamu tidak teradil terhadapnya. Seringkali berlaku pada manusia. Dia tidak puas kita. Jadi dia tidak wakil kita. Dia tidak keluarga kita. Pertimbangan sudah tidak adil. Pasal apa? Dia tidak puas. Kita tak puas. Sebenarnya di dalam Islam itu puas kita. Tak kira dia yang lain-lain. Islam ummatan wahidah. Bapa kita ialah Islam, keluarga kita ialah Islam, keturunan kita Islam. Abil Islam la abadin siwam wa intakharu bi qaisin aw tamim. Bapa saya ialah Islam. Mana bin kita bin Islam. Tak ada lagi bapa saya daripada Islam. Biarlah orang lain berbangga dia bani qais, dia bani tamim, dia keturunan itu. Berbanggalah mereka dengan keturunan itu. Tetapi Islam berbangga dengan Islam yang sebagai bapa, Islam sebagai keturunan, Islam sebagai kabilah. Tidak ada lagi kabilah selain daripada itu. Hilang habis segala keturunan yang disebut dengan kabilah selama ini, kabilah, Uwah, Paki dan sebagainya sudah tidak ada. Islam, habis Islam. Tapi dunia pada hari ini sebenarnya melihat tidak di sini, tapi melihat hubungan darah, keturunan dan sebagainya. Inilah yang menjadi manusia hidup dalam malapetaka yang tidak pernah habisan. Ala alla ta'dilu, untuk kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah kamu. Berlaku adil hanya kesengit dalam pertimbangan. Hak dia berilah sepenuhnya. Jangan tahu hak dia. Kenapa kamu tidak ingin berlaku adil? Disebabkan dia indahkannya daripada kumpulan lain. Kamu tidak boleh beri kepada i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Ini tidak bertakwa. Hakikatnya bukan keadilan itu, takwa sebenarnya. Takwa yang menjadi pokok. Apabila takwa itu disebutkan dahulu, takwa yang menjadi keras dalam apapun setiap pekerjaan takwa. Nak bercerai pun takwa, nak kahwin pun bertakwa, laginya semayang bertakwa, puasa pun takwa, kujiba'ani manusia, kama kujiba'ani lagi itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Walil muttaqati mada'il ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi orang yang wanita dicerai ada mut'ah baginya hak atau orang muttaqi. Takwa ini yang membayarkan mut'ah. Puasa, haji, seluruh ibadah ini takwa. Di sini juga untuk melakukan menggerakkan kemajuan yang kita sebut kemajuan di sini, sebab dia bercakap dengan perjanjian mengenai masyarakat tadi ini antara Allah dengan manusia untuk masyarakat. Kata dia dulu buat berlaku adil kamu
Itu yang paling dekat sekali dengan takwa. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Apa arti takwa? Dan sebagai sahabat, takwa ini orang yang berhati-hati dalam melakukan setiap langkah itu daripada tersalah. Jadi jika kokoh, jika tidak buat sebarang pertimbangan, jika tidak adil, maka seringkali kita bersalah. Kita lakukan kesalahan. Kesalahan ini membawa akibatnya lebih buruk. Orang yang bertakwa kurang kesalahannya sebab dia bertakwa. Orang yang melihat dahulu sebelum meletakkan tapak kakinya, jaga tapak kakinya dengan bumi. Sebab dia lihat terlebih dahulu. Tetapi kalau dia berlaku ini, apa saja kakinya mungkin luka. Jika luka, kenapa? Sebab dia mungkin tetap di mana-mana dua tapak kakinya. Ini orang yang bertakwa. Pentingnya takwa ini sehingga ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa wa taqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Lebih penting lagi kita lihat takwa ini, khutbah tak sah sebenarnya kalau tak kata takwa. Khutbah marilah siapa membaca mesti ada. Ya ibadallah, ittaqullah, mesti ada. Kita faham dengan dia tidur, kata tidur kan mesti sampai baca je ni. Tak ada datang dari mana-mana pun. Mesti ittaqullah. Begitu sekali. Kalau begitu ada rahsia sekali itu. Inilah dia sebenarnya rahsia kejayaan manusia dan rahsia kekalahan mereka pun di sini juga. Wattaqullaha wattaqwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mendalam apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan kamu cukup dan cukup salah-salah ini untuk kamu maju. Cukup dan cukup, tak cukup. Tapi cukup itu masalah kamu. Baliklah sini dahulu. Baliklah kepada pertama qawwami, yang kedua lillah, yang ketiga syahadat, yang keempat bermesti. Apabila kamu sempurnakan dua doktor ini, maka kita lihat pada hari ini pun tidak ada orang yang kecewa. Kita boleh menguji sikap yang duduk ini. Allah mengetahui katanya dengan apa yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan sama ada Tuhan Allah atau tidak Tuhan Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat Allah itu khabir, maknanya sangat-sangat. Terusnya wa'ala